弟兄姐妹们平安，欢迎你们来到神召会铁塞罗尼迦华文部，让我们预备我们的心来歌颂赞美神吧。神祝福。弟兄姐妹平安，感谢上帝，我们又在一个星期，我们要来赞美敬拜我们的神。那还没有开始之前，让我们一起来祷告。慈爱天父，满心感谢你，主耶稣，感谢你，我们能够用视频来赞美敬拜你，求神你与我们同在，让我们今天的聚会也能够达到你的宝座前。感谢主耶稣，我们把以下时间都完全交托在主你的手中，祷告奉耶稣基督的圣名祈求，阿们。我们相信，当我们宣告的时候，我们已经得自由了，阿们。天父他已经爱我，创造我，认识我，拣选我，才会独生子耶稣基督为我生命，朝着进入永恒爱的约定。我宣告，我已得自由。赐给我生命，我宣告，我已得自由。基督福音是大能，要赐给我生命，恩典已经来到，就是这关于照耀。我宣告，在基督里我自由。他已经爱我，创造我，认识我，拣选我，才会独生子耶稣基督为我生命，朝着进入永恒爱的约定。我宣告，我已得自由。生命，我宣告，我已得自由。基督福音是大能，要赐给我能力，恩典已经来到，就是这关于照耀。我宣告，在基督里我自由。让我们一起来宣告。赐给我能力，恩典已经
宣告在基督里我们的自由。耶稣，你如此爱我，背负我的罪，赎我洁净。耶稣，你如此爱我，为我流宝血，付上代价。当我看不见，你开启我眼睛；当我心哭泣，你与我亲近；当我快放弃，你赐我生命，因你变上我的一次。耶稣，你爱是长过高深，耶稣，你爱是没有止境。世上的一切有一天将过去，我只需要你，只需要你。耶稣，你爱是超过高深，耶稣，你爱是没有止境。世上的一切有一天将过去，我只需要你，只需要你，我只需要你，只需要你，我只需要你，只需要你。阿们。是的，主，我们只需要你。Kita percaya bahwa hari ini kita hidup karena salib Tuhan. Kita percaya bahwa kita selalu dalam perlindungan Tuhan karena salib Tuhan. Haleluya. Karena Dia yang telah rela mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Dia layak kita sembah. Haleluya. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu kami hidup. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari sembah Dia, Kau sanggup Tuhan, Kau yang sanggup memulihkan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu Tuhan aku menang. Haleluya, terima segala pujian hanya bagi-Mu. Kami rindu, sungguh kami rindu menyembah-Mu. Kaulah yang terima, Kaulah yang terima. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu yang akan melayani Engkau. Kiranya apapun yang Dia katakan bisa tergerak, bisa biar setiap kami yang mendengar, kami bisa menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati dan berdoa. Amin. 弟兄姐妹，大家平安。 Shalom saudara-saudari, 今天我们守圣餐， hari ini kita akan perjamuan kudus. 把你们手上的圣餐饼和杯， Ambillah roti dan cawan pada tangan saudara, 我们要一起来守圣餐。 dan kita akan melakukan perjamuan 我们 kudus. 先做个祷告。 Mari kita berdoa terlebih dahulu. 主耶稣，我们感谢你， Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, 你如此的爱我， Engkau begitu mengasihi kami, 无条件的爱我， kasih yang tanpa batas. 为了我 Demi saya, 破碎了的身体， menghancurkan tubuh Engkau, 流出了宝血， mengalirkan darah Engkau 要洗净了我。 untuk menebus dosa 今 saya. 天上帝，
Tuhan hari 我们能 ini 够站在这里 saya dapat berdiri di tempat 来 ini 守这圣餐， untuk perjamuan 是 kudus. 上帝给我巨大的恩典。 Itu adalah kasih karunia yang 因 begitu 主 besar 上 dari 因 engkau. 主上帝， Oleh karena 你 itu, 祝福这个饼， engkau berkati roti ini, 祝福这个杯。 berkati cawan ini. 无论在家中观看这个视频， Meskipun di rumah melihat video ini, 无限的上帝， engkau Allah yang tanpa 你 batas 与我们同在， menyertai kami 祝 semua. 福这个杯， Berkati 祝 cawan 福 ini, 这个饼。 berkati roti ini. 感谢你主， Terima kasih 我 Tuhan 们将 Yesus. 以下时间交给你， Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam 奉 tangan 耶稣 kuasa-Mu. 基督的名， Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 当我们还没有守这圣餐的时候， Sebelum kita melakukan perjamuan, 我们要读几段的经文， kita akan baca beberapa ayat. 记载在马太福音 Ada di kitab Matius 26章的26节。 pasal 26 ayat 26. 我们一起来，我来读，我们的姐妹帮我们翻译。 Ya, mari kita baca bersama. 马太福音26章的26节， Matius pasal 26 ayat 26. 他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝福就拨开，递给门徒，说：“你们拿着吃，这是我的身体。” Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. 我们做个祷告，然后我们吃这个饼。 Mari kita berdoa dan kita makan roti ini. 主耶稣，我们向你感恩， Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, 你爱我， Engkau mengasihi saya, 将你的身体破碎。 Engkau memecah-mecahkan tubuh 今 Engkau. 天我能够站在这里， Hari ini saya dapat berdiri di tempat 来 ini 纪念耶稣， untuk mengingat 要为我们破碎的身体。 tubuh Engkau yang Engkau pecahkan untuk 因 kami. 此，上帝，你祝福这个饼， Oleh karena itu Tuhan Kau berkati roti ini 好在我们吃的时候， supaya ketika kami 在主 memakannya 里面， di dalam 在 Tuhan, 灵里 di 面， dalam roh, 我们能要合一。 kami akan bersatu. 主啊，你破碎就是为了我们教会合一。 Tuhan Kau memecahkan tubuh Engkau supaya kami dapat bersatu. 因此，上帝，愿你祝福这个饼， Oleh karena itu Tuhan Kau berkati roti 让我们 ini 吃的时候， supaya ketika kami 我们纪 memakannya 念主耶稣， kami mengingatkan Tuhan 你 Yesus 为我而死， bahwa Engkau telah mati untuk 并且 saya 为我复活。 dan bahkan 我 bangkit 们 untuk 向你感 saya. 恩， Terima kasih Tuhan 祷 Yesus. 告祝福这个饼。 Kami berdoa dan 奉 berkati 耶稣 roti 基督的 ini 名， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 我们一起吃这饼。 Mari kita sama-sama makan. 拿起我们手中的杯， Mari kita angkat cawan di tangan kita. 马太福音26章的27节， Di ayat 27 dikatakan, 又拿起杯来注谢了，递给他们说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。” sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 耶稣，我感谢你， Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, 你为我的罪 Engkau demi dosa saya, 流出你宝贵的宝血， Engkau mengalirkan darah Engkau yang maha kuasa 要洗净我一切的不义。 dan menghapus segala dosa-dosa saya. 主，我们向你感恩， Tuhan, kami mengucap 你 syukur, 爱我们， Engkau mengasihi saya. 愿意把你破碎的身体，并且你流出的宝血，为了世人。 Engkau rela memecah-mecahkan tubuh Engkau dan mengalirkan darah Engkau hanya untuk manusia di bumi ini. 今天我要奉你的名， Hari ini dalam nama Engkau, 要祝福这个杯， Engkau berkati cawan ini. 因为这杯是神所立的新约。 Karena cawan ini adalah cawan perjanjian dari 我 Engkau. 们向你感恩， Kami mengucap 我 syukur, 们与神和好。 kami akan berdamai dengan 愿耶 Engkau. 稣基督你的宝血， Biar kiranya darah Tuhan Yesus 你的 Kristus, 鞭伤， bilur-bilur Engkau, 医治你的百姓。 menyembuhkan 我们相 umat-umat-Mu. 信 Kami percaya 这杯是有能力， cawan ini 是 berkuasa, 耶稣的血。 adalah darah Kristus. 感谢你，主耶稣， Terima kasih Tuhan 祝福这 Yesus, 杯， berkati cawan ini 奉耶稣基督的名， dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 我们一起来喝。 Mari kita sama-sama. 我们向神感恩， Mari kita mengucap syukur. 主耶稣，我们向你感恩， Tuhan, kami mengucap 你 syukur 无条件的爱我。 karena Engkau mengasihi kami 今 tanpa 天 syarat. 我们能够与上帝和好， Hari ini kami dapat berdamai 是因 dengan 为 Engkau 耶稣基督 karena 你 Tuhan Yesus 破碎的 Kristus 身体，
tubuh engkau 和流出的宝血。 dan darah yang engkau 主，我们 curahkan. 向你极大的感恩， Tuhan kami begitu mengucap 愿颂 syukur 赞荣耀都归给你。 dan segala kemuliaan hanya 祝 bagi 福我们 namamu. 众弟兄姐妹 Berkati 守 saudara-saudara 这圣 kami 餐， yang melakukan perjamuan 祷 kudus. 告奉耶稣基督的名， Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们一起说 Sama-sama kita katakan, 阿门。 Amin. 弟兄姐妹平安，Shalom saudara-saudari sekalian，感谢上帝，我们又能够聚集在今天早上，在神里面来敬拜上帝。Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah kepada Tuhan。我们还没有开始聚会之前，我们先一起来祷告。Sebelum ibadah, mari kita berdoa bersama。 我们的天父，我们向你感恩，阿拉巴巴kami mengucapkan syukur，谢谢你带领我们过了一个礼拜，有平安，有喜乐。Kami bersyukur Kau telah memimpin kami melewati satu minggu ini dalam damai sejahtera Tuhan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami。今天我们来到你的面前，pada hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu，我们要来敬拜你，要来聆听神你的话语。kami mau menyembah。Engkau mendengarkan firman-Mu， 我们相信你的灵会开启我们的心眼，让我们明白神你的话语。Kami percaya Roh-Mu akan membukakan hikmat kepada kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa mengerti akan firman Tuhan。我们将讲道的时间和听到的时间都交托在主你的手中。Kami menyerahkan waktu untuk mendengarkan firman dan juga menyampaikan firman ke dalam tangan Tuhan。圣灵啊，你掌主权，Roh Kudus Engkau yang berotoritas。我们愿意降服于圣灵，你就是我们最好的教师。Kami mau takluk kepada otoritas daripada Tuhan, Roh Kudus dan juga Engkaulah pengajar kami yang terbaik。我们将讲道的时间，听到的时间完全交托。Kami menyerahkan waktu untuk menyampaikan firman dan untuk mendengarkan firman ke dalam tangan Tuhan。我们也将我们的心思意念夺回降服于基督。Kami juga menawan pikiran dan hati kami taklukkan ke dalam Kristus。我们感谢赞美你。是奉主耶稣基督的名祷告。Kami mengucapkan doa dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus。我们一起说， kita katakan bersama， Amen。弟兄姐妹，我今天呢要跟弟兄姐妹来分享一个主题，就是面对压力的方法。题目是以仰望耶和华来面对压力。Tema hari ini yang akan saya sharingkan dengan saudara-saudara adalah cara menghadapi tekanan. Dan topiknya adalah dengan berharap kepada Tuhan untuk menghadapi tekanan。在我们的生活当中，我们都会碰到很多的问题。Di dalam kehidupan kita akan berjumpa dengan berbagai masalah。这些问题呢，也会带给我们很大的压力。Dan masalah-masalah itu juga akan memberikan tekanan bagi kita。有什么这样的压力呢？比如说ada tekanan apa saja？ misalnya学生有学业。有这个功课的要求，使到他们受很大的压力。Ya, para pelajar mereka harus menghadapi tekanan di dalam tuntutan dalam pelajaran sekolah。在家庭里面有因为生活的需要，因此呢会也带给人们很大的压力。Di dalam keluarga juga ada tuntunan kehidupan di dalam keluarga yang membawa tekanan kepada manusia。那还有很多的在我弟兄姐妹在图片里面能够看到很多的压力，无论是有些是因为家长的要求，给孩子有这样的一个压力，然后呢yang ada kalau di dalam keluarga kita melihat ada orang tua, tuntutan orang tua atas anak-anak yang membawa supaya anak-anak harus mencapai target tertentu， itu juga merupakan satu tekanan dari anak-anak。然后在工作上方面，有这个老板也会给我们有压力，yang bekerja mendapat tekanan juga dari bos。
种种的压力使到人就会透不过气来，banyak tekanan yang akan membuat manusia merasanya susah untuk bernafas。就说现在的状况吧，那我们现在的这样的一个疫情的状况我们知道也带给各方面的压力。Dalam COVID 2019 ini juga memberikan banyak tekanan bagi berbagai segi ya。讲一个例子，我的孩子要飞，买飞机票，飞机不能飞，票买了，不买也不是，买了又不能飞，所以两个孩子都有这样的一个问题，也带给我们很头痛。Misalnya contohnya ya, pas anak saya juga mau beli tiket pesawat mau pulang, ya udah beli tapi nggak bisa terbang, banyak hal dan mau di jadwal kembali juga nggak bisa, banyak hal membuat kami juga cukup sakit kepala。那在我们的这个生活上，这样的一个疫情当中，无论是做学生的也好，老师的也好，家长也好，孩子也好，老板也好，工人也好，本地人、外地人，无论在哪一行都受到很大的压力。Dan di dalam kondisi sekarang seperti COVID 2019 ini, ya banyak hal, baik itu pelajar, guru, juga pekerja, bos, orang tua, anak-anak, orang dalam negeri, luar negeri, semuanya mengalami banyak sekali tekanan。我们想一个上学的一个例子就好，给他ambil contoh dalam pelajaran，因为不能去学校像普通的上课，karena nggak bisa pergi ke sekolah sebagaimana belajar seperti biasa， sehingga banyak yang harus ditangani dengan online， 因此很多在线上来做教导。那做老师的呢，因为他们在线上的教课呢，他们很多东西都要在学习。Nah yang menjadi guru karena pengajaran online ini banyak hal yang mereka harus pelajari yang sebelumnya mereka tidak pernah menghadapinya。但做学生的呢，学生的也是一样我在讲学生之前还有老师，因为呢老师呢他们要在这样短的一个会面的时间，要把这个课程来教导尽量的要把课程交代给交给这个学生也不容易sebagai seorang guru dan harus dalam waktu yang sangat singkat untuk menyampaikannya kepada muridnya dalam waktu yang terbatas dan kondisi yang terbatas， itu juga satu hal yang tidak mudah。那在学生自己本身呢，他也同样的，因为跟老师的会面的那个时间短了，所以他们就要自己做功课，会比较多作业他们要做。Nah sebagai seorang siswa karena pertemuan dengan gurunya itu menjadi singkat, sehingga mereka harus mengerjakan tugas yang cukup banyak dan cukup rumit。做父母的呢也同样，就因为在这样线上的这样的上课呢，哇，这些小学生好像1年级的啦、2年级的啦，他们的爸妈呢就要陪伴着他，要教导他，他们还不会上网等等所以在这方面做老师的做家长的也很辛苦。Nah yang menjadi orang tua juga sama, karena anak-anaknya sudah belajar dari online ya, sedangkan anaknya masih kecil, masih SD kelas 1, 2, 3 dan mereka belum bisa dalam banyak hal dalam internet, dan orang tua harus menemani anak-anaknya. Jadi ini juga menjadi tekanan bagi orang tua ya, padahal orang tua ada juga yang harus bekerja。我们知道有些做家长的他们也要来工作，这些种种的问题带给很多人的压力除了这个以外呢，因着这样的个病毒，有些人呢失去了家人。Nah selain yang disebutkan tadi, karena COVID ini ada orang juga yang kehilangan anggota keluarga yang tercinta
ya mereka kesedihan, tentu saja dong kehilangan orang yang dicintai pasti sedih. Dan juga ada yang masih dalam kondisi sakit，也有人还在这样的一个生病的当中呢，他们也还在那边挣扎。所以我们可以看到有这样的一个压力在他们的身上在人们的身上有些人因着这样的一个病情呢，失去了工作不能去上班了，那生活怎么办呢？上个月吧，就听到这个旅游局啦、旅游业啦，还有航空业旅店出租车等等，他们裁员，他们很多失去这个生活的能力。Jadi dalam kondisi seperti ini ada juga yang kehilangan keluarga, ada juga kehilangan pekerjaan ya. Dan di 2 bulan lalu bulan lalu saya mendapat kabar ada maskapai penerbangan yang menghentikan beberapa ratus bahkan ribuan karyawannya. Juga kita tahu yang di dalam hal wisata, kemudian dalam hal bidang perhotelan, dan juga mungkin ya transportasi, semuanya terganggu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini orang bisa tertekan dan khawatir. Bagaimana kehidupanku nanti？我要怎样的活下去？我的生活费怎么办？有些生意一落千丈ada bisnis yang merosot jauh。做老板的就会想说，我要怎样做下去？有些逼不得已要关门yang jadi bos ya terpaksa mereka harus menutup dan karyawan harus di PHK-kan。然后呢，每一天也担心受到感染，出门也不敢出门要出去也不敢，要去探访自己的亲戚也不敢。Dan juga selain itu kondisi setiap hari terancam kalau kejangkit COVID ini, sehingga tidak berani kemana-mana, mau pergi bepergian nggak berani, bahkan sanak keluarga sendiri pun tidak berani kunjungin. Nah, 这样的日子还要拖多久呢？ Nah, kondisi yang kayak begini masih berapa lama lagi? Tidak ada satu orang pun yang tahu， 没有一个人知道，所以大家都在担心。另外一方面，做医生的、护士的更可怜。Ya, yang jadi di pihak lain yang menjadi dokter, menjadi suster lebih parah lagi. Yang tim medis lebih parah lagi. 他们每天要去面对这些病人，有这些重病的，他们要来去治疗他们每一天都要在那里来跟这个病毒来接触，所以这个对他们也是一个压力，他们也会怕感染。Nah, sama halnya tim medis, dokter, perawat ya, mereka tiap hari juga termasuk yang menganalisa vaksin ya, mereka tiap hari harus bergumul atau bersentuhan dengan virus. Mereka juga takut, kena, dan mereka harus demi keselamatan diri dan demi keselamatan orang lain, jadi mereka harus pakai perlengkapan APD， 因为他们为了他们自己的健康，为了自己的别人的不要受到感染，所以他们要穿上这个保护的配备。当他们穿上这保护的配备的时候，是很辛苦的，因为他们这个穿的时候是包得密密的，不单口罩、手套，整身都要包得封密的，为了不要受到感染。而因着这样呢，他们就不能随便的脱下来，因为脱下来他们就不能用了，要再换。而这个配备又有限，所以他们要穿到整天，也不敢随便上厕所，也不敢吃东西，也不敢去就是去方便等等。Mereka berpakaian APD ini ya, mereka nggak berani sembarangan buka
Karena kalau buka harus ganti, sementara jatahnya terbatas. Sehingga mereka kalau udah pakai, mereka nggak berani lagi buka. Mereka nggak berani lagi pergi ke toilet, nggak berani makan, nggak berani. Kalau makan harus buka, jadi mereka harus ganti lagi. Oleh karena itu betapa keringatan mereka seharian berpakaian APD ini。所以因此呢，他们每一天到晚要穿着这样的配备，保护的配备。所以他们说，我们为了你们留在医院，你们为了我们能不能留在家里？oleh karena itu mereka berkata begini, kami demi kalian tinggal di rumah sakit, kalian demi kami tinggallah di rumah。所以我们看到这些都带给他们压力，还有这些护士人员、医生他们都有家人呢。masih ada lagi jangan lupa keluarga dokter maupun perawat ini mereka juga punya keluarga loh. Nah, 他们也怕传染到给家人， mereka juga takut untuk keluarganya terjangkit, sehingga mereka nggak berani pulang。他们不敢回家，不敢去跟孩子们接触。有些睡在这个宿舍已经几个月没有回家， bahkan ada yang tidur di mes atau di asrama tidak pulang karena takut kejangkit ke anak-anak。 所以弟兄姐妹，这些东西都带给人很大的压力。semua hal ini bisa memberikan tekanan bagi orang-orang， 那因此弟兄姐妹，但是事情我们已经面对了，怎么办？ Tetapi kita kan udah menghadapi kondisi begini, ya harus bagaimana?我们又不能逃避压力呀， kita nggak bisa lari daripada tekanan itu. Oleh karena itu, sesuai dengan tema hari ini, ya kita akan membahas bagaimana cara untuk menghadapi tekanan。 因此，今天我才未来定了这个主题，跟大家来分享要如何面对压力的方法，并且题目是以仰望耶和华来面对压力。 Kita harus menghadapi tekanan dengan mengandalkan Tuhan, dengan berharap kepada Tuhan。 ya， 我们要先来一起看诗篇第3篇第1节到第8节， kita akan melihat Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9。 我们一起来念。 yang Indonesia baca sendiri ya, untuk menghemat waktu. Saya hanya baca bahasa Mandarin saja。 我会单单用华语来读，因为我自己读。大卫逃避他儿子押沙龙的时候做的诗。耶和华， 我的敌人何其增加，有许多人起来攻击我，有许多人议论我说我得不着神的帮助。第3节， 但你耶和华是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头来的。 我用我的声音求告耶和华，他就从他的山上运引我。我躺下睡觉， 我醒着，耶和华都保佑我。虽有千万的百姓来周围攻击我，我也不怕。耶和华啊，求你起来，我的神啊，求你救我，因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿。第8节， 救恩属乎耶和华， 愿你赐福给你的百姓。 弟兄姐妹，这一段经文呢是诗大卫的诗。 Saudara-saudara, ini adalah Mazmur tulisan Daud。 那我们看到这一个经文里面，刚才经文的第1节很清楚告诉我们，大卫什么时候写这首诗呢？ Kapan Daud menulis Mazmur ini？ 就是当他逃避他的儿子押沙龙的时候， yaitu ketika
dia lari daripada anaknya Absalom, jadi kejar dan mau dibunuh oleh Absalom. 那我们今天要从这一个诗篇第3篇来学习怎么样面对这一个压力。Hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 3 ini bagaimana untuk menghadapi tekanan. Kita belajar dari Daud， 我们从大卫的身上来学习。首先我们看到，第一，大卫他向神倾吐苦水。Ya, pertama Daud menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Ya, kita melihat di dalam biasanya ya kapan orang akan tekanan, yaitu ketika menghadapi masalah. Dan ketika Anda menghadapi masalah nggak tahu bagaimana menyelesaikannya, itulah yang akan berubah menjadi tekanan. 当人怎么说有压力呢？压力是从哪里来的呢？就是当人碰到问题又不知道怎么解决的时候，就如何解决的时候，就会成为他的压力。面对压力，或者是面对威胁或者危险的时候，又不能无处可逃，也会成为压力。就好像大卫一样，ya seperti Daud juga menghadapi ancaman, menghadapi kejaran mau dibunuh, ya lalu dia melarikan diri. Dari sini juga kita tahu bahwa itu menjadi tekanan bagi Daud. Nah, 我们看大卫他向上帝来吐露他的苦楚。Kita melihat Daud, dia menyampaikan kesusahannya kepada Tuhan. Ya, dia berkata dia kesusahannya apa? Pertama kita lihat dulu. 我们先来看大卫有什么苦楚。大卫的苦楚就是他被他的儿子押沙龙来追杀。Ya, kita lihat apa kesusahan Daud. Kesusahan Daud adalah dia dikejar dan mau dibunuh oleh Absalom. 押沙龙是大卫的亲生儿子，而这个儿子为了要夺他的爸爸的王位，所以呢，他就要把爸爸拉下来，而且想要杀了他的爸爸，要造反。Nah, karena Absalom ini mau merebut tahta daripada ayahnya, sehingga dia mau menurunkan tahta ayahnya, dia memberontak dan mau membunuh ayahnya. 大卫因着这样呢，大卫就为了不要被杀，他就逃跑supaya dia tidak terbunuh, maka dia melarikan diri, 逃避这个押沙龙， dia melarikan diri dari kejaran Absalom. 我记得我的一个亲戚，saya ingat dengan satu saudara saya, 他们夫妻没有孩子。mereka suami istri tidak punya anak， 后来他们就领养了一个孩子，夫妻就很疼，mereka mengambil satu anak， kemudian mereka sangat sayang dengan anak ini， 要什么就给他什么，唯一的儿子，领养的儿子， dan apapun yang dia mau mereka kasih karena putra kesayangan, putra satu-satunya。 但是他们疼爱他，照顾他，给他要什么就有什么。mereka sangat mengasihinya, menyayanginya, memberikan apa saja yang diminta. 但是有一天他长大了， tetapi suatu hari ketika dia sudah bertumbuh jadi besar， 他就跟这个发现到原来这一个父母呢，他的父母不是他的亲生父母。 Dia tahu bahwa rupanya papa mamanya ini bukan papa mama kandung. 后来他就去找他的亲生父母， kemudian dia cari ayah kandung dan ibu kandungnya. 他对这一个养父养母很不好， dia sangat kemudian dia bersikap jahat terhadap orang tua angkat ini. 后来这个做父母的生很伤心，做这个养父养母很伤心。 Ayah angkat dan ibu angkat ini sangat sedih， 因为心很疼爱的辛辛苦苦把他养大，
dia sangat sayang dan mengasuhnya dari kecil sampai bertumbuh besar. 今天这样的对待他，hari ini dia bersikap seperti ini terhadap orang tua ini. Jadi orang tuanya sangat sedih，这个做父母的很伤心。那弟兄姐妹，这个还是不是亲生的孩子？ini bukan anak kandung Bapak Ibu. 但是大卫呢？tapi bagaimana dengan Daud？ 他是被自己亲生的儿子来追杀， dia dikejar oleh putra kandungnya. 你说他心里好受吗？ Bisakah kita bayangkan bagaimana perasaan hati dari Daud? 当这样的状况的时候，saat yang seperti ini， 大卫告诉上帝他的苦楚，他面对苦楚，但他告诉上帝，向上帝倾诉。Ya, Daud dia ada kesusahan, walaupun dia raja, dia dikejar oleh anak kesayangan, tapi dia datang mengungkapkan keluh kesahnya, mengungkapkan isi hatinya, kesusahannya kepada Tuhan. 他向神倾诉他的苦楚。他说：“耶和华，我的仇敌何其增加，有许多人起来攻击我。” Dia berkata begini, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. 他不但很多人来攻击他，还有很多人来议论他。Bukan saja banyak orang menyerangnya, juga banyak orang yang bangkit mengata-ngatain aku katanya. 在第二节有许多人议论我。dia di ayat yang kedua dia berkata, banyak orang berkata-kata tentang aku. Wah, 这种滋味不好受。kalau dikata-katain enggak enak benar. 我自己曾经经历过 saya pernah mengalaminya. Ya, 有之前很久以前在服侍sudah lama yang berlalu ya, saya sudah melayani. 但是有一帮人呢 ada sekelompok orang 每个晚上都聚集讲我的坏话mengata-ngatai kejelekan saya. Tiap malam berkumpul untuk seperti itu. Itu hal yang tidak enak benar. 是真的很不好受的。那么他们说什么呢？说到为什么呢？他们说他得不到神的帮助。Daud berkata, mereka mengata-ngatain aku. Mengatain apa? Mereka berkata, dia tidak akan, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Artinya bahwa mereka berkata, aku tidak akan mendapat pertolongan Allah. Ya, mereka mengata-ngatain, mungkin ya, ini saya bayangkan, 这个是我想的，他们可能又说，哎呀，他哪里配了？他犯了这么多罪了。Mereka berkata, dia nggak layak lah, dia berdosa dan sebagainya. 你看那个神都不帮助他， lihatlah Tuhan ada nggak membantu dan nolong dia. Ini pasti dia yang salah, 一定是他有问题。他们讲了很多不好的话，而且他们说上帝已经撇下了这个大卫。mereka berkata Tuhan sudah membuang, meninggalkan Daud, tidak menolong dia lagi, tidak mau, sudah membiarkan dia. 神已经丢弃他了，不理会他。Padahal kita tahu bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang peduli, ada yang mengerti. 其实我们知道我们的神他是明白的，他必帮助的。阿们，阿们。当大卫面对这个苦楚的时候，他来到神的面前来
Cingsu. Ketika Daud dia menghadapi tekanan, menghadapi masalah, kesusahan, dia datang mengungkapkannya kepada Tuhan. Ya, 他告诉神说，很多人起来攻击我，也 berkata kepada Tuhan, banyak sekali yang bangkit melawan aku, 很多人讲我的坏话， banyak orang yang mengatakan kejelekanku, dan bahkan mereka mengatakan Tuhan tidak akan nolong dia lagi. 神就他们说，他得不到神的帮助了。其实这个大卫呢，他没有伪装，他也没有不好意思的，不敢跟神讲。然后dia enggak karena berpura-pura aman-aman aja, enggak ada masalah, lalu mengungkapkannya kepada Tuhan. Dia enggak, dia mengungkapkan apa adanya. 他没有隐藏, dia juga enggak menyembunyikannya, dia juga enggak ada gengsi-gengsian untuk tidak mengungkapkan, 他也没有为了要面子而伪装下去，他没有这样。因此同样的，当我们有面对委屈的时候， oleh karena itu ketika kita menghadapi masalah sama halnya ya, 我们也可以向神来诉说, kita juga bisa mengungkapkannya kepada Tuhan. 我们也不用伪装, kita juga nggak perlu pura-pura, 也不用说不好意思跟神讲, atau malu kalau diungkapkan kepada Tuhan. 我们也不用怕神会笑我们, kita nggak perlu takut kalau Tuhan mengetahui kita, 神不会笑我们的, 神也不会怪我们的. Tuhan tidak akan mengetahui kita atau untuk menghina kita. Ya, 因为神的话也说，诗篇第51章这17节说。Sebab firman Tuhan di Mazmur 51 ayat yang ke-17 berkata begini, 神所要的祭就是忧伤的灵，神啊，忧伤痛悔的心你必不轻看. Ya, di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19 dalam bahasa Indonesia 19, dia berkata, jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Tuhan Allah. 呀，神不会看清我们的忧伤，我们的这个痛苦，上帝不会轻看，他不会笑我们的。弟兄姐妹，有面对问题的时候，有压力的时候，你已经压到透不过去的时候，你要相信神是信实的。Saudara-saudara, kalau saudara menghadapi masalah, ada tekanan, ya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang setia, dan Dia tidak akan mengetahui, 他不会偏待的, Dia juga tidak pilih kasih, 他也必帮助我们, Dia juga pasti akan menolong kita. 当我们来仰望他的时候，你可以将你的委屈，你可以将你的困难告诉上帝。Saudara boleh menceritakan ketidakadilan yang saudara hadapi, ya, atau permasalahan kesulitan yang saudara hadapi, ceritakan pada Tuhan. OK， 来接下来我们来看，当大卫有困难的时候我们看了大卫把这一个向神来倾诉，向神倾诉他的苦楚。他没有隐藏的，他把所有的都向神倾诉。之后呢，我们再来看第二点ya. Kita lihat hal yang kedua, setelah Daud dia mengungkapkan permasalahannya kepada Tuhan, ya, 他把焦点转向神， dia mengarahkan fokusnya pada Tuhan. 是的，多数人在苦难的时候呢，心思意念都会注视在苦难的那个事情上，他那个悲惨上。Pada umumnya manusia kalau menghadapi masalah atau kesusahan, fokusnya akan pada permasalahannya, fokusnya akan pada kesusahannya, kesedihannya, 直到他更惨， sehingga dia kelihatannya lebih lagi sengsara. 更伤心, lebih sedih, bahkan 抬不起头, bahkan nggak dapat mengangkat kepalanya, nunduk aja terus, 绝望, 失望, 绝望, putus asa,
bahkan kecewa dan putus asa. Nah, 有一个故事，ada satu cerita。有一天呢，小明和他的爸爸就开车出去了。Suatu hari，小明sama papanya bawa mobil pergi。到半路上的时候呢，他们就遇见了暴风雪。di pertengahan jalan mereka menghadapi satu badai dan juga salju yang turun lebat。下雪下得很大。能见度也很低，ya jarak pandang mereka jadi sangat dekat, jangan sangat rendah. 因此呢，很多车子就停下来了。Oleh karena kondisi yang begitu, maka banyak sekali mobil-mobil lain yang berhenti. 在路旁就不敢走了， mereka berhenti di pinggir jalan, kemudian mereka tidak berani lagi maju. 可是小明的爸爸呢？ tapi Papa 小明 yang lagi membawa mobil ini, 他继续的努力向前走。dia masih terus membawa mobilnya maju, maksudnya mobilnya masih tetap berjalan. 虽然很辛苦 walaupun sangat susah, 但这个小明的爸爸呢，没有想要停下来。Papa 小明 punya papa ini Papa 小明 dia enggak bermaksud untuk menghentikannya seperti mobil-mobil yang lain. Nah, 小明就看到爸爸很集中他的注意力，看着前面很辛苦。Lalu 小明 memperhatikan papanya membawa mobil dengan konsentrasi penuh, kemudian membawa dengan susah payah maju dengan sangat pelan, 很慢的前进。那么小明就跟爸爸说，小明 bertanya kepada Papa， 你驾得很辛苦，不能停下来了。Papa bawanya sangat susah. Atau kita berhenti aja deh, Pak. Tuh orang lain juga berhenti. Ini kan namanya bisa停下来了吗？ Papa 说不。Papanya berkata tidak. 我们不能停下来。Kita nggak boleh berhenti. 我们要经过这暴风雨。Kita harus melewati badai dan salju ini. 此刻小明也不敢说太多话。Ya, saat ini 小明 setelah dengar juga tidak berani banyak berbicara. Dia diam aja dan berdoa untuk papanya secara diam-diam. 他也默默地为爸爸祷告。过了一段很长的时间， lewat waktu yang cukup lama， 他们终于见到前面的晴天了，晴朗了。 Akhirnya mereka di depan mereka ada cuaca yang cerah, sudah cerah. 这时候呢，爸爸说， saat ini Papa berkata， Haleluya， 小明，你现在明白了吗？ Dia berkata, Haleluya， 小明，kamu sudah mengerti belum？ 我们若刚才像其他车子停下来的话， kalau kita tadi seperti mobil-mobil lain berhenti di tengah jalan， 那么我们到现在仍然被困在暴风雪中， maka kita sampai saat ini masih terkurung di dalam topan salju. 但是虽然困难， 但是我们仍然前进。 Tapi walaupun susah, kita tetap maju. Walaupun pelan, kita tetap maju. 虽然辛苦，虽然开得很慢，我们不放弃。 Kita tidak menyerah, kita pernah menyerah. Nah, lihat, 瞧，现在暴风雨已经过去了，不是吗？ Sekarang lihat, badai sudah berlalu, bukan? 我们已经进到 清朗的天空 atau 在这个清朗的空气中了。 Haleluya, amin. 我们现在已经 kita sekarang udah masuk ke dalam cuaca yang bagus, cuaca yang cerah. Puji Tuhan.
Kita tidak boleh berhenti di dalam badai itu. 我们不能停在这样的一个暴风雪当中，我们要经过，阿们， kita harus lewati， 我们也不能停在困难当中，我们要经过，阿们。 Kita juga nggak boleh berhenti ya, kita harus melewatinya seperti Xiaoming dan papanya. 我们要跟小明的爸爸和小明一样，要把焦点转向神。Kita harus mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Daud demikian， 大卫就是如此，大卫把焦点从苦难转向神。Daud mengalihkan fokusnya dari kesusahan kepada Allah. Nah, inilah yang kita perlu kerjakan, yang perlu kita lakukan. Kita juga perlu mengarahkan fokus kita bukan di masalah kita, bukan di tekanan kita, tapi kita mau arahkan, mengalihkannya kepada Tuhan. 我们要把我们的这个焦点呢，从我们的困难，从我们的痛苦，从我们的这个压力里面来转向神。阿们。我们要学大卫。当大卫把焦点从苦难转向神的时候呢，这个第3节的时候呢，我们就看到有一个字，第3节说：“但你要是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。” 但这个字di dalam ayat yang ketiga keempat ya, di Indonesia keempat, dia ada kata tetapi dan 这个字tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah, 但这个字 tetapi 但的意思就是跟以前的以前虽然这样，现在不一样，相反的。 Nah, tetapi itu bertentangan, lanjutannya akan bertentangan dengan yang sebelumnya. Sebelumnya mungkin susah, tetapi setelah tetapi pasti baik. Dia itu bertentangan dengan apa yang telah terjadi. Dan 虽然它很苦，但 tetapi 神啊，你是我四围的盾牌，是我的荣耀，又是叫我抬起头的神。 Tetapi engkau Tuhan perisai dan pelindungku, engkau kemuliaanku, engkau yang mengangkat kepalaku. Tuhan kita penolong kita. 我们要从焦点把困难从困难转向神. Kita harus mengalihkan fokus kita itu dari kesusahan kepada Allah, ke atas diri Allah. Oke, 然后我们再看。 大卫当他把焦点，他知道，他认识到这一点弟兄姐妹，有人这么说不要告诉神你的苦难有多大，而要告诉苦难你的神有多大。主要的目的是要鼓励人我不大同意这一点，我比较同意的是这样。 从这个Indonesia ada orang berkata bahwa jangan memberitahu kepada Tuhan berapa besar kesulitanmu, masalahmu, tapi beritahu kepada masalahmu berapa besar Tuhanmu. Saya tidak setuju dengan perkataan ini. Kalau menurut Mazmur pasal 3, 如果我们看 这个诗篇第3篇这句话是不是很正确的？ Kalau kita melihat apa yang diungkapkan dalam Mazmur pasal 3, perkataan ini kurang tepat. 我在说，有人这么说，不要告诉神你的苦难有多大，而要告诉苦难你的神有多大。Ada orang berkata, jangan beritahu kepada Tuhan berapa besar permasalahanmu. Tapi beritahulah kepada masalahmu tuh berapa besar, betapa besarnya Tuhanmu. Nah, 当然在讲这句话的时候呢 ketika orang mengucapkan kata ini, 他的目的呢 tujuannya sebenarnya 就是为了要鼓励人把焦点从苦难当中转向神。
Supaya tujuannya adalah supaya orang mengalihkan pandangannya dari permasalahannya kepada Tuhan. Nah, 因而产生的信心, dengan demikian akan timbul iman. 但是呢，我看从这个诗篇第3篇呢，我自己有不一样的领受。Tetapi ketika saya lihat di Mazmur pasal 3, saya punya pandangan tersendiri. 我觉得这句话正确的应该是这么说。Saya merasa bahwa perkataan ini harusnya yang tepat adalah begini. 不要怕告诉神你的苦难有多大， jangan takut memberitahu kepada Tuhan betapa besarnya permasalahanmu, 而且要告诉自己你的神比苦难更大更大， dan harus memberitahu kepada diri sendiri bahwa Tuhanmu lebih besar, jauh lebih besar dari masalah. Nah, 为什么不是跟苦难讲呢？ Kenapa bukan disampaikan kepada masalah, 而是要跟自己讲呢？ Melainkan harus berbicara kepada diri sendiri, 因为呢，苦难他没有悟性，他不明白，你告诉他他也不明白。 sebab masalah dia bukan manusia, dia punya akal budi. Kalau kita berbicara kepada masalah atau kesusahan kita, dia nggak ngerti. 决定留在苦难还是要经过苦难的是我们， yang mengambil keputusan mau tetap tinggal di permasalahan atau melewati permasalahan, itu yang mengambil keputusan adalah kita sendiri, 是我们自己。所以呢，需要告诉我们自己，我们的神比我们的问题更大更大。 Oleh karena itu kita sendiri harus diingatkan kembali untuk diri kita bahwa Allah kita jauh lebih besar daripada permasalahan kita. Amin. 因为我们的神是没有难成的，没有难成的事。sebab bagi Tuhan, bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. 所以我们需要再一次被提醒， kita perlu sekali lagi diingatkan, 信心就再一次燃烧起来， iman kita kembali dikobarkan. 我们看到大卫的信心也是如此， iman dari Daud juga demikian. 当大卫把焦点从苦难转向神的时候， ketika Daud mengalihkan fokusnya dari masalah kepada Tuhan, 他的信心就开始燃烧起来，再一次燃烧起来， imannya sekali lagi dinyalakan. 第4节 ayat yang kelima, 我要用我的声音求告耶和华， 他就从他的圣山上应允我。 Ya, di ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunung yang kudus. 请问神应允他了吗？回答他了吗？还没。 Permisi tanya, apakah Tuhan sudah menjawab? Belum. Belum. Tapi 他已经有信心了， dia sudah punya iman. 他已经有信心了， 他的信心再一次燃起， dia imannya sekali lagi dikobarkan. 大卫宣告对神的信心， 他说神从他的圣山上应允我。 Dan dia timbul iman Daud kepada Tuhan. Lalu dia berkata, dia Tuhan menjawab aku dari gunungnya. Haleluya, gunungnya yang kudus. Haleluya, 这就是信心。还没有回应，但是他已经看到了。信就是所望之事的实底，未见之事的确据。 Apa itu iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Inilah iman. Walaupun Tuhan belum jawab,
tapi iman Daud sudah bangkit ya.但是我们看到大卫的信心再一次燃起来，他对神宣告。我们第3点要看大卫的信心燃烧之后，再一次燃起了他对神宣告他对神的信心。Sekali lagi kita melihat ketika Daud itu imannya dinyalakan, ya, nyala kembali, lalu dia mendeklarasikan imannya kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? 我们来看第5节 di ayat yang ke-5. Bukan, Indonesia ayat yang ke-6. 这个大卫宣告说，耶和华都保佑我，我躺着睡觉，我醒着，耶和华都保佑我。Aku berbaring diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Tuhan menjaga aku. Tuhan pelindungku. Kalau terjemahan bahasa Mandarin mengatakan Tuhan pelindungku. 耶和华保佑我。这个大卫虽然被他的这个儿子追杀，但他对神是有信心，他相信神会保护他。弟兄姐妹，你对神有信心吗？你相信神会保护你吗？ Bapak Ibu, apakah saudara beriman kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu percaya Tuhan akan melindungi Bapak Ibu? Kalau percaya katakan amin. Amin. Saya percaya. 然后我们再来看大卫宣告对神的信心。他说：“第二，我不怕，因为耶和华为我征战。Aku tidak takut, sebab Tuhan berperang bagiku." Ayat yang ke Indonesia 7 dan 8, 华语的第6节跟第7节。虽有呀，walaupun ada 虽有成万的百姓来周围攻击我。 我也不怕. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dikepung oleh puluhan ribu orang tidak mudah loh. 成万的人来围绕我们的时候，不要讲成万，有时候我们1、2个我们就已经吓得不得了了。现在成万的人来周围攻击我们。 但是因着大卫有信心，他说我不怕。弟兄姐妹， saudara-saudara, ya kalau kita bayangkan ada puluhan ribu kepung, jangankan puluhan ribu kepung, 1-2 orang aja kita hadapi kita udah takut duluan. Tapi ini puluhan ribu. Tapi Daud dia berkata, aku tidak takut. Kenapa? Ayat berikut menjawab. Sebab Tuhan menolongku ya. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Allah telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. 在第7节，他为什么呢？他虽然成万的人来攻击他，他都不怕呢？因为他相信耶和华起来呀，求你起来，我的神啊，求你救我，因为你打了我一切仇敌的腮骨，敲碎了恶人的牙齿，所以他相信耶和华为他征战。Dia nggak takut karena dia percaya Tuhan akan berperang untuk dia. 弟兄姐妹，神会为我们征战，阿们。 谁会保护我们？阿们。因此不用怕，阿们。但我们也要来做上自己的本分。上一次我已经跟弟兄姐妹分享了。Saya ingat sebelumnya pernah sharingkan kepada Bapak Ibu bahwa walaupun kita tidak takut, walaupun Tuhan itu menjaga kita, tapi kita harus melakukan tanggung jawab dan bagian kita. Haleluya. 我们看。 这个有一个这个什么一个弟兄他就说出很出名的一个人，他说出这样的话他这个我翻译成奥斯瓦尔的钱伯西说的在神有一件很奇妙的事，就是当你敬畏神，你就不怕，你就什么都不怕。
当你不敬畏神，你就什么都怕。Ya ada satu hal Oscar ya apa namanya aduh saya lupa ya, pokoknya singkatannya OC. Dia berkata begini, hal yang luar biasa mengenai Tuhan adalah ketika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak takut akan apapun. Sedangkan jika Anda tidak takut akan Tuhan, Anda akan takut akan segala sesuatu atau apapun. Maksudnya apa? 什么意思？就是说，当我们敬畏上帝的时候，上帝就会给我们平安，我们就不怕，什么事情都不怕，因为我们有信心，我们有平安，我们有信心，我们相信上帝会保护我们，因为我们活出敬畏的生命。然后呢，但是呢，相反的，若我们不敬畏神，我们就会失去了神的平安，所以像一点点的事情我们都会怕。apa maksudnya? Apa maksudnya ketika Anda takut akan Tuhan, Anda tidak akan takut apapun. Tetapi jika Anda tidak takut akan Tuhan, Anda akan takut segala sesuatu. Artinya begini, ketika engkau tidak takut akan Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan yang menguasai pikiran dan hati saudara, maka saudara tidak takut. Dan saudara punya iman dan yakin Tuhan akan melindungi. Dan sebaliknya, kalau saudara sendiri tidak hidup takut akan Tuhan, maka saudara tidak ada perlindungan Tuhan, tidak ada damai sejahtera Tuhan, maka hal-hal yang kecil pun akan menjadi satu hal yang menakutkan bagi saudara. Itulah makna dari kata-kata tersebut. Ya, tidak 敬畏神就什么都不怕。来，我们一起说，敬畏神就什么都不怕。Kita katakan, jika kita takut akan Allah, ya kita katakan bersama, jika kita takut akan Allah, maka kita tidak takut segala sesuatu, apapun. Amin. 感谢主，荣耀归给主。我们再来看。第三点，救恩出耶和华。Yang poin ketiga, pertolongannya ada dari Tuhan. Daud Daud dia mendeklarasikan pertolonganku dari Tuhan. Ayat yang ke-8 ayat ke-9 第8节，救恩出耶和华，愿你赐福给你的百姓。Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Kasih Tuhan. Haleluya. 救恩出于耶和华。你相信吗？ Amin. Pertolongan kita dari Tuhan. Saudara percaya? Amin. Puji Tuhan. Nah, 我今天的分享就到这里。Sharing kita sampai hari ini, kita lihat dulu kesimpulannya bahwa Tuhan kita sebelum kesimpulan saya akan mengakhirinya dengan sebuah kesaksian dari seorang saudari. 我要用还没有到这个结论之前，我要做一个见证，这一位姐妹的见证，是一位台湾人，她叫霍慧荣。好，我要讲她的。 他的先生患了这个病呢，这个肾上腺瘤，原来肾上腺是管理情绪的。Suaminya mendapat satu penyakit yang ada tumor di bagian, saya kurang tahu juga bahasa Indonesianya, tetapi di bagian ginjal kayaknya yang berhubungan dengan ginjal. Tetapi ini ya dia mengatur tentang emosi atau perasaan atau ya pikiran ya jiwa seseorang. Nah, 结果呢，因着这个病呢，他的先生变成了有忧郁症。Nah, karena penyakit ini, karena tumor ini yang menyebabkan akhirnya suaminya punya penyakit depresi, 情绪很不稳定，
ya emosinya sangat tidak tetap dan sering melonjak，所以他时常要去想跳楼啊、开瓦斯啊，控制不了自己，有时候又像发疯一样，拿刀要杀人，要杀他的妻子，要杀他的家人，要杀他的儿子。Jadi dia itu karena terganggunya di dalam emosi dan dia tidak bisa mengganggu dan menguasai, mengendalikan diri, sehingga dia seringkali mau pergi bunuh diri dengan loncat dari lantai atas, atau dia buka gas mau biar meledak dan sebagainya. Dia nggak bisa ngontrol diri, kadang-kadang seperti gila, bahkan dia bisa ngambil pisau lalu mau membunuh istrinya dan juga anak-anaknya. Waktu itu dia punya 2 anak，他那时候有2个孩子，孩子是很小，2个儿子很小，2 putra masih kecil。那因此呢，他们全家人他的太太和2个儿子根本不敢睡觉。Nah istrinya sama kedua anaknya nggak berani tidur. Malam hari ketika tidur mereka harus pakaian lengkap dengan sepatu dan kaos untuk siap melarikan diri。他们在睡觉的时候，他们要穿得整整齐齐的，还要穿好鞋子。若这一个丈夫发疯的时候，他们可以随时的离开。我们他们就这样的天天活在这样的一个恐惧当中。Jadi keluarganya ini mereka hidup setiap hari dalam ketakutan, dalam tekanan begini. Kita bisa bayangkan bagaimana，不是一下子的时间，是很长的一段时间，dalam waktu yang cukup panjang. Bukan hanya 1-2 hari atau 1 bulan atau 2 bulan， tapi bertahun-tahun。终于呢，最后呢，找到有其实这个见证很长了，但是我把它缩短哈。sebenarnya kesaksian ini cukup panjang, tapi saya perpendek, saya persingkat。他们有一天呢，已经走不下去了，dan mereka akhirnya suatu hari istri dan anaknya nggak tahan lagi， 他们就要走上绝路， mereka kepingin pergi bunuh diri。这个他的太太呢，就是这个姐妹呢，她那时候还不信耶稣dan ibu ini ya waktu itu dia belum percaya Yesus， dia membawa kedua anaknya， dia pergi ke sungai， 他们就走到这个河边，准备要自杀， dia rencana membunuh diri di situ。 那去到河边的时候呢，他本来是要把2个儿子先推下，推进河。 他才自己跳进河。Nah, dia rencana untuk mendorong supaya anaknya terjatuh dulu ke sungai, mati dulu, baru dia loncat. 但是因为他爱孩子， tapi karena dia sayang anak， 推不下去，推不下手， dia nggak bisa， dia nggak tega untuk mendorong anaknya untuk turun ke sungai。 后来呢就不成， akhirnya batal， nggak jadi untuk bunuh diri。 而且当时他也想到我的父母怎么会受得了呢？ waktu itu dia juga berpikir bagaimana mungkin anak orang tuaku dan mereka bisa sedih juga dong， bagaimana mereka menghadapi seperti itu。 所以呢他就结果呢就带着2个孩子就走在路的中间。 Kemudian dia membawa kedua putranya yang masih kecil itu berjalan di tengah-tengah jalan. Nah jalan itu penuh dengan truk-truk di situ. 那条路是很多大卡车，他就希望他走在大路中间的时候呢，这些卡车呢能够把他们撞死。Dia mengharapkan dia berjalan di tengah jalan itu dan truk-truk itu bisa menabrak mereka mati. Itu harapannya。 走着走着的时候，他走到真的是很奇妙，上帝不愿意他们死，sungguh ajaib Tuhan tidak mau mereka mati， ya dia rencana mau mati， 然后他走，他就走到教会的门口，晕倒在教会的门口，他走到晕倒在教会的门口， dia berjalan-jalan pingsan sangat kebetulan di depan gereja， ya
他相信这个不是偶然的，不是碰巧的，而是上帝不要他死就死在就晕倒在教会门口就是上帝带领他们到那里。Jadi ketika kesaksian waktu itu kan dia belum percaya, tapi ketika kesaksian dia berkata dia yakin itu bukan kebetulan, tapi Tuhan tidak mau mereka mati dan memimpin mereka, bahkan dia pingsan di situ. Lalu keluarlah pendeta dari gereja itu mengajak mereka masuk，把他们带进去，那个牧师就出来带他进去，并就是服侍他。在那里呢，他就认识了，他们就认识耶稣，然后牧师也来服侍他的先生，甚至接他的先生到这个教会去那边睡觉，在那边住，陪伴着他。Bahkan Pak Pendeta bukan saja melayani ibu dan dua anak ini, juga melayani suaminya, menjemput suaminya ke gereja, tinggal di situ, menemani, merawat. Singkat kata，简单的说呢，到有一天她的丈夫呢也信了主之后就离开了，信了主后来他离开了，suaminya itu percaya, kemudian tidak beberapa lama kemudian dia pun meninggal，就剩下这一个单亲妈妈啦，因为丈夫去世了，就剩下她单亲妈妈， jadi tinggal dia sendiri， single parents， 把2个孩子要看家，要找生活， dia harus 又要带2个孩子。 Dia harus mencari nafkah, dia harus menjaga anak dan tidak mudah kehidupannya. 他过着一个很辛苦、很艰苦的一个生活但是呢，在这段时间呢，因为上帝，他们认识了上帝天父也的爱也推动了他们前行。 Tapi karena mereka sudah percaya Yesus, jadi kasih Tuhan juga mendorong mereka untuk maju terus， 带着祝福走过了忧伤的低谷， dan mereka dengan berkat Tuhan akhirnya mereka bisa melalui lembah kelam itu。 现在儿子已经大了，长大了，当牧师了，大儿子已经当牧师， dan sekarang putra sulungnya itu udah menjadi pendeta， udah menggembalakan satu gereja， 已经牧养教会， 小儿子也已经成为传道人， dan putra bungsunya juga sudah menjadi penginjil， ya， 他们都已经结婚了，一家人都过着蒙福的生活， keluarga juga hidup bersukacita di dalam berkat Tuhan， puji Tuhan， 感谢主。 所以他们，你看到从这个见证dari kesaksian ini， 这位妈妈她还没有相信耶稣，妈妈ini dia belum percaya， belum mengenal Yesus， 甚至她不明白以前教会就在她的前面，她不明白这些人去教会做什么。ya dulu ketika gereja rumahnya dia tinggal di seberang gereja, dia tidak tahu kenapa orang harus ke gereja untuk apa， habisin waktu。 后来他认识了耶稣，但是上帝爱他，故意带领他晕倒在这个教会面前dan menuntun dia pingsan pas di depan gereja dan akhirnya mengalami kasih Tuhan dan turut di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan。 哈利路亚而且参与在神的事工上，感谢主。要经过苦难，不怕跟上帝讲，不认识的上帝都爱他，何况是你认识的，何况你跟他讲，他更要帮助你。阿们。感谢主，弟兄姐妹，从诗篇第3篇我们看到如果我们面对困难，我们面对压力，我们面对难处，我们可以来到神的面前，向神倾诉。Saudara-saudari dari
kesimpulannya dari Mazmur pasal yang ketiga ini, kita melihat kalau kita ada kesulitan, kita ada penderitaan, kita ada tekanan, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita ungkapkan kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut kalau diketahui oleh Tuhan atau merasa malu. 我们不用觉得怕神取笑我们，看不起我们，或者是我们不敢跟上帝讲而隐藏，不需要。我们讲上帝不会笑我们，而且忧伤痛悔的心他必不轻看. Tuhan tidak akan memandang hina jiwa yang remuk, hati yang remuk yang datang kepadanya. Ungkapkan ada masalah apa kepada Tuhan. Kita harus mengalihkan pandangan kita dari kesusahan kita kepada Tuhan. 我们要从焦点把焦点移到这个从苦难移到上帝的身上。感谢主耶稣。当我们这样移的时候，我们就能够信心就会再一次的燃烧起来。Kalau kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan, maka iman kita akan bangkit kembali. Tuhan akan menyalakan kembali iman kita dan kita bisa buka mulut untuk mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. 我们可以开口来宣告也对神的信心。耶和华是我的荣耀，耶和华是我的盾牌。Allah pelindungku, Allah perisaiku, Allah kemuliaanku. 我不怕有很多人来攻击我，因为耶和华保护我。Saya tidak takut begitu banyak orang, puluhan ribu orang yang menyerang, karena Tuhan melindungiku. Tuhanlah kemenangan bagiku. 耶和华为我征战，耶和华是我的得胜，而且救恩属乎耶和华。karena pertolonganku dari Tuhan. 我相信，我也相信，我们也要相信，神必赐福他的百姓。阿门。神要赐福你和神要赐福我们。哈利路亚，阿门。我们一起祷告。天父来到你面前，Tuhan Allah Bapa kami bersyukur， 谢谢你的话语， terima kasih atas firman-Mu， 帮助我们听了也行出来。 Tolong kami setelah mendengar juga melakukannya, dan 我们活出一个自由的人， supaya kami menjadi orang yang merdeka， 从这个压力里面得自由， bebas dari tekanan， 就像大卫一样， seperti Daud。 谢谢你主耶稣，你祝福我们。 Terima kasih Engkau memberkati kami. 奉耶稣基督的名祷告， dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 姐妹们的奉献或者是11奉献，可以寄到以下的账户号码：北加阿的银行061-308-6860 Widianto， 要把姓名和代号写在注明当中哦。然后收据呢，可以寄到潘弟兄的 WhatsApp 号码，他的号码是在081364348068，谢谢。 弟兄姐妹，这个礼拜的报告呢，就是这个来临的星期天，我们还是仍然的有聚会，透过视频。在8点55分，我们的组长会发给你们。谢谢，神祝福。弟兄姐妹，我们已经听了神的话语。如果弟兄姐妹我们有什么的困难，有什么的压力，我们来到神的面前，用几分钟的时间跟神来诉说。 弟兄姐妹，你们可以向神来倾诉。当我在开口敬拜上帝的时候，你就来向神诉说你的苦楚，宣告神你对神的信心。Saudara-saudara sekalian, sebelum kita doa penutup, kita sudah mendengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada permasalahan, kesusahan, kesulitan atau penderitaan, kesedihan atau kepahitan, tekanan, mari kita sudah mendengar firman Tuhan, kita belajar dari Daud, kita datang ke hadapan Tuhan, ambil beberapa menit, nyatakan kepada Tuhan apa kesulitan saudara, apa tekanan saudara kepada Tuhan, dan
juga deklarasikan iman saudara kepada Tuhan. Ketika saya membuka mulut untuk meninggikan, mengagungkan Tuhan, Bapak Ibu boleh berdoa kepada Tuhan dan berseru dan menyatakannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang melepaskan Daud dari tekanan。主啊，我们感谢赞美你，因为你让大卫能够脱离这样的一个压力。主啊，你现在也听到我们的弟兄姐妹，他们也在你的面前诉说他们的苦楚。主啊，你也来聆听。Tuhan, Engkau juga mendengar keluh kesah dari Bapak Ibu yang ada di rumah mungkin saat ini lagi mengungkapkan kesedihan, tekanan, masalah dan kesusahan mereka Tuhan. Dan kami percaya Allah Engkau dulu mendengarkan doa, sekarang juga mendengarkan doa. Allah yang tidak berubah dulu bagaimana menyalakan imannya Daud, sekarang Engkau juga menyalakan imannya Bapak Ibu yang ada di rumah yang sedang berdoa kepadamu。主啊，我相信主你是安慰大卫的神，你知道大卫怎么样的脱离这样的一个压力，这样的一个苦难。我相信主你也垂听大卫的苦难，你这时候也垂听弟兄姐妹的苦难，他们也在你的面前各自在家里，在你的面前倾诉他们的苦楚，他们的压力。同样的，你让他们也在你里面像大卫一样得到自由。主啊，我相信你是以前、现在、永远都不改变的，也垂听祷告的上帝。Tuhan, Engkau Allah yang mendengarkan doa, Engkau tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya itu tetap sama. Dulu Engkau mendengarkan doa dan membebaskan Daud, demikian juga menguatkan imannya Daud. Demikian juga hari ini Tuhan, Engkau juga menguatkan dan membebaskan saudara-saudaraku yang sedang berdoa kepadamu。我相信主耶稣，你当时怎么样的让这个垂听大卫的祷告，也让大卫得自由，你也同样让弟兄姐妹得自由。我宣告我们的弟兄姐妹救恩，他们的救恩是属乎耶和华，你必赐福你的百姓。Aku mendeklarasikan Tuhan, Engkaulah penolong daripada saudara-saudara kami yang sedang berdoa. Engkaulah akan memberkati mereka sesuai dengan janjimu di Mazmur pasal 3 ayat yang ke-9， 就如这一个诗篇的第3章第8节一样。谢谢你垂听我们的祷告。Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami, doa Bapak Ibu atau saudara-saudara kami yang mereka naikkan dengan penuh iman. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Engkau menggenapkannya。我们也相信主耶稣，我们的弟兄姐妹凭着信心来到里面的祈求倾诉。主啊，你也让他们得帮助，也他们得自由。献上感恩。主，这时候我们也为着这个疫情来祷告，也同样的主啊，你来保守。主耶稣，你也让我们速速的能够经过这样的苦难。Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi COVID ini. Tuhan, Engkau juga akan menolong kami supaya segera untuk lewat daripada penderitaan ini Tuhan. Terima kasih。我们也相信你仍然保护医护人员，仍然保护坚强这些病患，让他们仍然对你有信心，他们也要经历上帝你的医治看顾保守。Tuhan, Engkau tetap juga akan melindungi tim dokter dan perawat juga medis Tuhan, dan Engkau tetap melindungi mereka dan juga tetap menguatkan iman yang sedang menderita penyakit ini Tuhan. Engkau juga akan tetap menguatkan iman mereka dan berharap kepada mereka dan berharap kepada Tuhan dan mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pulihkan kondisi dari kota Batam dan juga Indonesia ini。主啊，我们将我们的城市巴丹岛，也将这个印尼也交托在主你的手中，求你速速的来恢复，求主你的福分领到这个我们的印尼国家，也祝福我们的总统，祝福我们的政府人员。Tuhan, Engkau juga akan memulihkan baik kota Batam maupun
Indonesia, dan Kau berkati pemimpin kami, baik presiden maupun semua aparat pemerintah. Kau berkati, berikan hikmat kepada mereka dan menyertai mereka, khususnya di dalam tim kesehatan Tuhan. Engkau juga berikan ada gugus yang akan bercampur, tim gugus yang menolong di dalam permasalahan COVID ini. Engkau juga akan melindungi dan menyertai mereka。我们也为这个参与在将疫情对敌这个疫情的所有的工作人员也交托在主你的手中，也求主你来保守，也求主你来恢复。谢谢你，你祝福我们的弟兄姐妹在家里都有健康的身体，无论出入都有神你的看顾和平安。Dan Kau berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun kalau ada mereka perlu keluar pun, Tuhan Engkau lindungi. Dimanapun mereka berada, Tuhan ada damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Terima kasih Engkau telah mendengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus. 谢谢你垂听我们的祷告，我们祷告是奉主耶稣基督的圣名。我们一起说， kita katakan bersama, Amin. 上帝赐福大家。